Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan dan selamat sejahtera kepada barisan panel dan juga para penonton sekalian. Selamat datang ke sesi Sembang Halal kali pertama. Saya Hidayah, moderator anda, dan bersama-sama dengan saya Liza juga merupakan moderator. Sesi ini kami adakan bagi membincangkan isu-isu semasa dalam industri halal, di mana setiap sesi kami akan menjemput ahli-ahli panel jemputan yang hebat-hebat belaka. Ahli panel dan para penonton sekalian, sebelum kita memulakan sesi perbincangan kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan barisan ahli panel kita. Ahli panel tetap bagi sesi Sembang Halal, Puan Salma Aida, merupakan seorang halal consultant and trainer. Apa khabar Puan Aida? Oh, baik, Alhamdulillah. Mungkin boleh beri sedikit pendahuluan perkenalan diri. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Singsoft dan Ko Halal kerana berjemput saya sebagai panel tetap bagi Sembang Halal pada hari ini. Dan ini merupakan kali pertama. Saya merupakan sertifikat halal eksekutif daripada JAKIM, HPB, halal internal auditor, sertifikat halal internal auditor, dan sudah 12 tahun dalam industri halal. Terima kasih. Terima kasih Puan Aida. Okay, ahli panel jemputan kita yang seterusnya, Dr. Khairil Hafiz, pelatih halal dan pengarah KNR Biz Solution dan JCP Professional Services. Apa khabar Dr. Hafiz? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator Cik Hidayah. Okay, mungkin boleh beri sedikit pengenalan diri dan sedikit tentang JCP Professional Services. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hafiz. Saya seperti Puan Aida juga, saya juga adalah qualified trainer di bawah Halal Professional Board ataupun HPB. Dan JCP Professional Services ni adalah salah satu syarikat yang diiktiraf oleh HPB sebagai penyedia latihan halal. Sebab sekarang ni untuk industri halal, sesiapa yang nak menjadi ataupun syarikat yang ingin menjadi training provider haruslah berdaftar di bawah HPB, Halal Professional Board yang dikawasi oleh pihak JAKIM lah. Dan pada masa yang sama juga dari segi pengalaman saya involved dalam halal ni agak lama jugalah, since officially since 2006, tapi sebelum tu 1998 pun saya dah involved dalam halal, tapi cuma masa tu kita di Malaysia pun actually tak really start sangat agresif sangat on halal, and then lepas tu saya work with one company which is involved directly on halal, which is dagang halal. Lepas tu started 2007
saya resign from the company and then start my own company, KNR dengan GCP lah. Saya continue sampai sekarang, insyaAllah. Okey. Terima kasih Dr. Hafiz. Ahli panel jemputan kita seterusnya, Encik Mazri Mahad, pengarah sebuah syarikat pembangunan perisian di Kota Kinabalu, Singsoft Sdn Bhd. Untuk pengetahuan semua, Singsoft Sdn Bhd sedang membangunkan sebuah sistem pengurusan halal yang digelar sistem Kohalal. Mungkin Encik Mazri boleh beri sedikit pendahuluan tentang pengenalan diri dan pengenalan tentang sistem Kohalal. Terima kasih Cik Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mazri Mahad, CEO kepada Singsoft Sdn Bhd. Singsoft Sdn Bhd ialah satu syarikat pembangunan software. Kami berpangkalan di Kota Kinabalu, Sabah. Baru-baru ini kami dapat grant untuk membangunkan sistem urusan halal yang dipanggil Kohalal. So ini ialah salah satu inisiatif daripada Kementerian Sains dan Teknologi dan juga Cradle Fund Sdn Bhd untuk memberi satu penyelesaian dari bentuk digital kepada industri halal di Malaysia. Dari segi pengalaman saya pula, saya berpengalaman di bidang software development sebenarnya. Saya bukannya orang di dalam halal industri. Saya berpengalaman selama 20 tahun di dalam bidang pembangunan sistem dan anything yang related dengan teknologi maklumat. Terima kasih Encik Mazri. Terima kasih barisan panel dan barisan panel tetap dan jemputan atas kesudian untuk bersama-sama kami pada hari ini. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Liza. Okey, selamat datang kepada semua penonton di luar sana. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Dan sebelum kita memulakan sesi kita, saya ingin mengupas serba sedikit tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini. Topik kita pada sesi ini adalah bertajuk, adakah industri halal bersedia untuk dunia digital? Pendigitalan kini bukan lagi menjadi satu pilihan tetapi sudah menjadi satu keperluan bagi memastikan kelangsungan perniagaan ataupun syarikat dalam jangka masa panjang. Untuk terus memajukan industri halal dalam negara, kita seharusnya memanfaatkan teknologi pendigitalan untuk memastikan industri halal terus mampan dalam persekitaran norma baru. Seperti yang kita ketahui, industri halal merupakan industri yang sangat besar dan kekal menjadi penyumbang yang tinggi dalam ekonomi Malaysia. Menurut sumber berita daripada Dagang News, Malaysia dinyatakan menjadi salah satu rujukan utama kepada 150 negara dalam bidang berkaitan tadbir urus dan pembangunan industri halal. Walau bagaimanapun, baru-baru ini kita dikejutkan dengan pelbagai isu dalam industri seperti daging import yang menggunakan logo halal yang palsu dan juga isu pengeluar mi segera yang menggunakan logo halal JAKIM yang telah dibatalkan serta beberapa isu yang lain. Oleh itu, soalan pertama saya ingin tujukan kepada Puan Aida, seorang subject matter expert dalam industri halal. Pada pendapat Puan, apakah sebenarnya menjadi punca kepada permasalahan-permasalahan dalam industri halal seperti ini? Okay, terima kasih Ros Liza. Okey, terima kasih Liza di atas soalan tersebut. Jom sekejap, apa soalan dia tadi? Okey, soalan dia, pada pendapat Puan, apakah menjadi punca kepada masalah-masalah dalam industri halal seperti logo halal yang palsu dan juga isu pengeluar mi segera yang menggunakan logo halal JAKIM? Terima kasih Liza. Okey, untuk makluman logo halal Malaysia adalah tertakluk kepada Perintah Perdagangan, iaitu penggunaan istilah halal 1975. Iaitu istilah halal yang digunakan adalah berhubung dengan makanan dalam apa-apa bentuk sekalipun dalam proses perdagangan atau perniagaan sebagai satu aspek perdagangan atau sebahagian daripada satu aspek perdagangan untuk makanan yang disebut istilah halal lah ataupun dijamin halal ataupun makanan Islam.
Dan ia ada meliputi produk makanan dan minuman, barangan keperluan, premis makanan serta rumah sebelihan lah. Berkenaan penggunaan logo halal palsu ni memandangkan tingginya permintaan produk halal di Malaysia, banyak syarikat yang sanggup nak meningkatkan market mereka sendiri, jualan mereka dengan menggunakan logo halal yang palsu. Maksud saya logo halal yang palsu ni adalah logo halal yang tidak diiktiraf oleh pihak JAKIM ataupun bukan pemohon persilahan halal JAKIM itu sendirilah. And then antara faktor ekonomi boleh dilihat adalah pengaruh yang kuat juga mendorong pemakaian logo halal palsu ini. So antara salah satu sebabnya macam saya kata tadilah, lebih kepada ekonomi dan juga demand masyarakat Muslim terhadap makanan halal, terutamanya di Malaysia. Dan salah satunya juga masyarakat perlu cakna lah tentang logo halal yang sebenar, macam mana rupa dia dan bagaimana nak buat carian sama ada produk itu betul-betul halal ataupun dah diiktiraf oleh pihak JAKIM sendiri. Baik, terima kasih Puan. So, kita dapat nampak dari pandangan Puan yang faktor kepada masalah ini mungkin adalah disebabkan faktor ekonomi dan juga demand yang tinggi lah daripada masyarakat. Dan dengan ini kita harap masyarakat di luar sana dorang lebih arif lah tentang produk yang mereka gunakan. Okay. Dan seterusnya pula, terima kasih Puan atas pandangan tersebut. Dan seterusnya, apakah pendapat Puan dalam pelaksanaan inisiatif pendigitalan dalam industri halal? Adakah dengan wujudnya sebuah penyelesaian digital dapat membantu untuk menyelesaikan masalah seperti yang kita sebut tadi? Okey, memandangkan kita sekarang ni dah new norm. Maksud saya dengan adanya pandemik COVID-19 ni, environment persekitaran untuk ekonomi itu sendiri pun secara zahirnya automatik berubah. So pendigitalan tu sekarang ni bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan bagi memastikan kelangsungan perniagaan dalam jangka masa yang panjang. Dalam tempoh setahun pun kita boleh nampak impact COVID-19 itu sendiri dengan penggunaan komunikasi digital dapat membantu untuk memudahcarakan perhubungan masyarakat dan juga peniaga itu sendirilah. Contoh seperti usahawan, diorang dapat melaksanakan inisiatif pendigitalan macam boleh diorang buka, mereka boleh buka kedai dalam talian instead of secara fizikal. Sebab sekarang ni kita pun faham kan norma baru dan penuh dengan SOP, sebab setelah pandemik COVID-19 ni memang menjejas teruk keadaan kedai fizikal lah. So pilihan adalah buka kedai secara online. Dan tak lupa juga kepada pihak JAKIM tu sendiri, mereka juga menggunakan platform ini untuk melakukan audit secara maya baru-baru ni untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital dan memudah cara tugasan sekaligus tingkatkan produktiviti dalam pemprosesan persejilan halal itu sendiri. Bagi saya ia sangat bagus dan macam saya cakap awal tadi, ia bukanlah pilihan tetapi sekarang itu adalah satu keperluan dan ia juga dapat menjimatkan kos sebenarnya. Ya, betul. Saya setujulah dengan pendapat Puan Aida. Kita dapat nampak yang melalui pendigitalan dia dapat memudahkan lagi tugasan auditor, halal eksekutif, para peniaga dan secara tidak langsung meningkatkan produktiviti. Terima kasih Puan atas pendapat. Saya juga harap dengan pelaksanaan pendigitalan kita boleh terus memajukan industri halal di persada dunia. Dan mungkin soalan yang sama saya boleh tujukan kepada panel pakar teknologi kita, Encik Mazri. Apa soalan dia tadi? Belum soalan.
Apa soalan Soalan tadi? Sorry. sama, okey. Apa pendapat dalam pelaksanaan inisiatif pendigitalan dalam industri halal? Adakah dengan wujudnya penyelesaian digital dapat membantu untuk mengurangkan masalah dalam industri halal? Okey, saya rasa untuk industri halal, I think dari kalau kita pandang di Malaysia, industri halal ni sudah berkembang, saya rasa sudah agak lama. Saya rasa Dr. Hafiz ataupun Puan Sama pun lagi tahulah tentang bila kita start evolving in term of our halal industries. And then dari sudut kerajaan memang banyak membantu untuk memperkasakan lagi industri halal kita, dan ramai orang yang tidak sedar, yang orang di luar daripada industri halal, yang halal ni bukan sahaja food and beverage. Dia juga di Malaysia, industri halal ni sudah masuk ke bidang financial, perbankan, yang patuh syariah. Lepas tu dari sudut industri kosmetik, even kita ada halal tourism. So dalam banyak-banyak industri ni sebenarnya salah satu daripada kekangan yang kita boleh tengok ialah dari sudut menguruskan operasi harian di mana-mana syarikat. So kalau kita dapat mendigitalkan pengurusan, at least pengurusan operasi di syarikat-syarikat yang menguruskan halal, secara tidak langsung dia akan membantu industri tersebut, dan juga seperti Puan Aida cakap tadi, dia akan mengurangkan lagi kos dan akan menjimatkan masa. So menjawab soalan tu, kita perlu ada digitalization di dalam halal industri. Okay, terima kasih Encik Mazri atas pendapat tersebut. Dan seterusnya saya serahkan kepada Cik Hidayah. Seterusnya kita beralih kepada soalan selanjutnya. Saya tujukan kepada Puan Aida. Pada Ni pendapat Hafiz boleh jawab lah. apa tu? Hafiz pun boleh jawab. Tak apa. Saya dah ada standby soalan saya. Okey, boleh lah. Pada pendapat Puan, adakah penting untuk para peniaga zaman sekarang, terutamanya para peniaga makanan, untuk mendapatkan sijil halal, dan bagaimana cara untuk kita membantu para peniaga, terutamanya peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga makro untuk memajukan perniagaan mereka? Okey, dengan bagi saya lah dalam industri halal ni, dengan pesatnya permintaan makanan halal, bukan sahaja di Malaysia tapi di dunia, saya rasa memang sangat penting untuk peniaga, terutamanya IKS, industri kecil sederhana, mikro dan sebagainya, untuk memajukan lagi produk mereka untuk mendapatkan lagi persijilan halal. Persijilan halal ni sebenarnya ia adalah satu platform untuk meloncatkan lagi pasaran dan sales syarikat masing-masing. Dan of course lah, yang perkara pertama sebagai seorang Islam, persediaan halal ni dapat antara salah satu fardu kifayah kita untuk memastikan makanan dan produk yang dikeluarkan adalah halal dan bersih. So bagi saya sangat penting untuk memajukan perniagaan itu sendiri, dan dalam waktu yang sama dapat membantu orang-orang Muslim dan non-Muslim untuk mendapatkan makanan yang halal dan juga bersih. Dan antara salah satu belanjawan tahun 2020 tak silap, kerajaan pun ada letak satu fund untuk meningkatkan lagi ekonomi, terutama usahawan kecil dan sederhana ni. So bagi saya, bila adanya bantuan daripada pihak kerajaan dan agensi kerajaan, itu pun dapat membantu juga usahawan ni untuk meningkatkan lagi produktiviti dan juga pengeluaran produk mereka untuk mendapatkan persediaan halal. Saya chip in sikit boleh tak? Boleh, silakan Dr. Hafiz. Okey. Saya bukan pakar belanjawan macam Pak Aida lah kan. Tapi saya nak ulas dari segi
tentang persijilan halal terhadap premis makanan ataupun usahawan-usahawan produk makanan ni. Selalu yang saya terapkan dalam latihan training saya ataupun seminar-seminar saya apabila saya berkongsi pengalaman saya, selalunya saya cakap tentang kepentingan untuk usahawan-usahawan ni memohon persijilan halal. Kenapa dia patut memohon sijil halal? Sebab apabila dia mohon sijil halal, itu adalah dari sudut ekonomi ataupun dari sudut bisnes dia adalah value added. Tambahan. Sebab apabila kita ada sijil halal, kita bagi keyakinan kepada bakal pembeli kita. Kita bagi satu guaranteed kepada bakal pembeli kita bahawa produk yang kita hasilkan itu adalah satu produk yang berkualiti, yang bersih, yang halal, yang fresh, yang sihat, yang nutrition. Semua benda yang kita boleh, benda yang elok-elok kita boleh rangkumkan semuanya di bawah satu perkataan halal tu. Halalan toiban yang kita selalu kaitkan. Yang Jadi, telah dipantau oleh pihak penguatkuasa. Ya, ada pemantauan lagi. Jadi itu adalah value added kepada usahawan. Jadi kalau usahawan tak ada sijil halal, dia dari aspek itu keyakinan kepada pengguna tu mungkin dia tak dapat full. Dia mungkin dapat separuh saja sebab dia tak boleh bagi satu pengiktirafan ataupun keyakinan kepada pengguna bahawa produk yang dia provide tu ataupun yang dia keluarkan tu adalah satu produk yang betul-betul berkualiti. Jadi sebab tu kita memang always urge ataupun kita selalu mendorong pada para usahawan, especially usahawan premis makanan untuk memohon persijilan halal. Dan on top of that, saya juga nak berkongsi bahawa macam mana kita boleh bimbing ataupun bantu usahawan ni untuk menambahkan lagi pendapatan dia orang atau meluaskan pasaran dia orang. Sebab tadi pun Aida ada mention tentang belanjawan, ada grant, they should tap on this grant to apply for the sijil halal, apa semua kan. Dan ada lagi grant yang banyak yang dikeluarkan oleh kerajaan, bukan saja dari sudut permohonan sijil halal, dari sudut packaging, improve your packaging, to market your product, to oversee, apa semua ada grant tu. Tapi pada saya, kita sendiri dari segi sudut peniaga ni, we have to be very creative. Macam mana kita nak market produk? We have to go seimbang dengan arus peredaran zaman dan teknologi. Itu yang paling penting. Contohnya macam usai dengan kesan pandemik yang kita dapat baru ni kan. Kesan pandemik tu kita tengok dari sudut positifnya is a driving force untuk usahawan berfikiran kreatif. Betul. Dia mendorong kepada orang macam mana kita nak jual ni. Kita tak boleh nak buka kedai, kita tak boleh buka premis. So macam-macam idea kreatif yang dihasilkan oleh usahawan-usahawan sekarang. Dia buat jualan secara online, yang mana belum ada website, dia buat e-commerce website kan. Dia boleh jual melalui laman web dia. Dan ada juga yang buat engagement, dia set up dia own food delivery kan. So dia jual dan ada orang deliver sekali sebab dia tahu orang tak boleh datang nak beli ke kedai dia ataupun semua. Ataupun dia buat engagement dengan whatever provider food delivery dekat luar tu kan. These are the thing yang kita rasa this is the driving force ataupun this is the right time untuk dia orang berfikiran kreatif macam mana nak memajukan produk dia orang. Kita tak boleh depend 100% all the government effort ataupun government grant. Usahawan sendiri tu kena ada semangat ataupun kena ada niat untuk majukan dia punya produk dia sendiri. So ada banyak benda yang telah dioferkan dalam zaman sekarang ni. Ada macam-macam platform, ada macam-macam gadget, ada macam-macam apps yang dia boleh practice ataupun apply dalam perniagaan dia orang. Itu antara pandangan saya berkenaan macam mana usahawan itu sendiri boleh membantu menambahkan pendapatan ataupun jualan dia di pasaran sekarang. Okey, mungkin saya nak tambah sikit Dr. Hafiz punya statement tadi. Dan antara langkah-langkah untuk untuk membantu usahawan ni sebab untuk mendapatkan persijilan halal. Sebab salah satu requirement untuk persijilan halal, pengusaha kena ada premis sendiri. Dan mungkin itu adalah satu kekangan bagi usahawan. Tapi pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sendiri ada mengeluarkan satu skim, iaitu skim OEM, di mana usahawan tak perlu ada kilang sendiri. Diorang boleh OEM kan produk mereka sendiri daripada kilang yang dah dipensijilakan halal. So daripada situ antara bantu macam doktor cakap tadi, usahawan kena kreatif.
So mereka boleh, at the same time diorang tak ada physical kilang tapi diorang masih boleh mengeluarkan produk mereka sendiri di kilang yang dah dipersijalakan halal, dan dalam waktu yang sama produk mereka juga ada sedia halal. Itu antara salah satu platform yang baik lah untuk usahawan untuk mendapat izin halal. So saya rasa sekarang tak ada alasan lagi untuk susah mendapat sedia halal dan macam mana dan tak tahu macam mana nak dapat izin halal dan market dia orang punya produk sendiri. Saya nak tambah sikit poin Dr. Hafiz dengan Puan Salma tadi. Saya rasa dari sudut usahawan, rata-rata yang saya dapat, yang saya dengar feedback, diorang ni nak apply untuk sedia halal tapi diorang tak ada information. So meaning maklumat ataupun diorang tak tahu nak refer dekat mana. So I think kalau kita ada satu platform yang mana kita ada one centralized so-called knowledge base yang kita boleh refer ataupun kita boleh tunjukkan step by step macam mana nak apply for sedia halal dan sebagainya, yang kita boleh usahakan. Saya rasa itu adalah satu benda yang lebih baiklah kepada mereka yang tak tahu pun macam mana nak apply, tak tahu pun nak contact consultant, ataupun kadang-kadang ada orang yang nak apply sedia halal pun tak tahu proses dia sebenarnya macam mana dan cost dia dan sebagainya. So saya rasa itu satu gap yang kita boleh bantulah dari sudut teknologi. Saya rasa usaha tu sendiri pihak JAKIM dah ada, which is diorang boleh refer sendiri dengan pihak JAKIM. Cuma seperti kami ni lah, saya, Dr. Hafiz dan lain-lain industri player sendiri, ini adalah peranan kami untuk membantu lagi majukan industri pensijil halal tu sendiri. Salah satunya halal awareness yang perlu kita turun sendiri terus kepada usahawan, dan juga ataupun ada apps daripada Core Halal tu sendiri mungkin boleh memudahkan lagi one stop center untuk mendapatkan sama ada informasi tambahan yang lebih mudah ataupun cara-cara bagaimana permohonan itu sendiri dan apakah requirement yang perlu untuk seorang usahawan untuk dapatkan pensijil halal, tak kira sama ada produk kilang ataupun premis makanan. Saya ada satu soalan. Moderator boleh tanya soalan kan? Saya boleh tanya soalan kan? Boleh, silakan. Mungkin untuk just for the reference orang viewer di luar sana, maybe Puan Aida ataupun Dr. Hafiz maybe mungkin boleh ceritakan serba sedikit apa benefit kalau saya apply for halal certification. Okay. Saya silakan Dr. Hafiz. Okey. Benefit saya. Okey, Contohlah macam saya kan. Contohlah saya ada satu restoran lah. And then kalau saya tidak, and then saya ni tidak tahu secara lebih detail apa itu kebaikan halal certification dan sebagainya. Apa yang saya nampak ialah saya boleh letak logo di makanan saya. Tapi saya rasa ada lebih banyak lagi kebaikan sebenarnya kalau kita dapat certification tu. So maybe Dr. Hafiz boleh terangkan. Okey, terima kasih Cik Mazri. Mungkin saya boleh tambah sikit kot dari segi apa yang saya faham lah dan apa yang saya tahu lah. Mungkin ada lagi yang terkini yang benefit-benefit yang telah dicanangkan yang saya pun tak dapat faham lah ataupun belum dapat info pasal penggunaan tu. Saya rasa Puan Salma ataupun Puan Aida ni lagi hebat lah kan pasal berkenaan benda tu. Saya pun kadang-kadang confused nak panggil dia Puan Salma ke Puan Aida ni. Saya semua Salma Aida tu seorang selalu confused. Okey. Untuk menjawab soalan tadi, saya rasa sebab sekarang ni banyak benefit kalau kata kita dah memperoleh itu sedia halal, baik kepada pengusaha pengeluar makanan ataupun manufacturer OEM ke whatever lah kan. Antaranya mungkin untuk memasuki pasaran ke pasaraya sebagai contoh lah. Sekarang ni kebanyakan pasaraya telah menetapkan bahawa produk-produk yang hendak masuk ke pasaraya mestilah mempunyai sedia halal.
contohnya ayam ke ataupun kicap ke ataupun apa-apa saja produk yang berkaitan makanan. Jadi apabila dipersyaratkan macam tu, jadi secara nak tak nak, kalau usahawan itu tidak memiliki sedia halal, jadi dia adalah satu golongan yang dalam keadaan rugi dah. Ya, orang lain boleh masuk tapi dia tak boleh masuk, so dia limit dia punya market access. Dan saya nampak bukan saja dari sudut pasar raya, saya nampak juga dari sudut macam sekarang ni di kedai mesra, Petronas pun, dia dah mensyaratkan undang-undang atau peraturan macam tu. Nak masuk ke itu mesti mempunyai sedia halal dulu. Dan juga untuk pengusaha-pengusaha makanan, R&R di highway plus. Sekarang pun mensyaratkan untuk R&R, pengusaha yang ada di R&R mesti mendapatkan sedia halal. Jadi apabila ada driving force, macam yang saya suka selalu sebut driving force tu, jadi ini kita harap dia akan mendorong kepada usahawan-usahawan di luar sana untuk memohon sedia halal. Apatah lagi kalau kata usahawan ni ada berfikiran lebih jauh, dia nak mengeksport produk dia ke luar negara. Ya? Jadi apabila nak keluar negara ni, antara satu yang syarat yang diminta oleh autoriti di luar negara adalah adakah produk ini mempunyai sedia halal. Sila kemukakan bukti. Jadi kena tunjuk bukti bahawa usahawan itu dah berjaya ataupun memperoleh sedia halal. Itu antara benefit-benefit yang saya nampak dari sudut pemasaran. Ya? Kita boleh luaskan skop pemasaran kita boleh luaskan selain daripada keyakinan kepada pengguna tadi, kita boleh luaskan skop jualan ataupun pemasaran kita di peringkat yang lebih besar dengan adanya sedia halal. Itu pandangan saya, Cik Mazri. Okay, mungkin boleh saya tambah sikit. Boleh saya tambah sikit ke? Boleh. Okay, antara kebaikan dia adalah macam overall macam Dr. Hafiz cakap tadi memang betul lah. And then dia boleh menambahkan, salah satunya menambahkan keyakinan pengguna. Sebab kalau kita ada sedia halal ni, pengguna akan tambah yakin. Dia tambah yakin dengan menggunakan produk kita. Sebab halal bukan setakat halal, tak ada non halal elemen dekat dalam makanan kita, tetapi halal dan thayyib, selamat dimakan dan sihat digunakan, selamat dimakan dan sihat digunakan. Dan bila dah ada persediaan halal ni, pemegang sedia halal, diorang ni merupakan dia akan mengikut requirement tu sendiri melalui garis panduan yang dah ditetapkan oleh pihak JAKIM. Dan salah satunya lagi, probably dia boleh menjadikan salah satu sumbangan sosial kepada masyarakat untuk menjadikan makanan tu bersih, suci, bukan sahaja boleh makan oleh orang Islam tetapi orang non-Muslim juga. Sebab makanan Malaysia ni kan banyak, so pilihan tu akan menjadi lebih banyak lah kepada orang ramai. So saya rasa saya agree lah cakap doktor tadi, memang siapa yang tak ada persediaan halal memang rugi. Sebab dia dapat membantu lagi ekonomi usahawan tu sendiri, especially yang buka kedai makan lah. Sebab sekarang ni trend masyarakat dia ada dua, dia akan makan dulu dan dia baru tanya sama ada halal ataupun ini yang paling banyak lah, soalan pertama, adakah produk ini halal, adakah premis ini halal ataupun tidak. Itu sekarang menjadi pilihan pengguna sekarang. Baik. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel, penerangan yang cukup mantap daripada kesemua panel. Memang tidak dinafikanlah sijil halal ni adalah penting bagi perniagaan. Macam yang Dr. Hafiz cakap, memberi keyakinan kepada pengguna dan open the market limitation. Okay. Baiklah, saya akan membacakan satu statement. Halal adalah sebuah industri yang besar, tetapi industri ini masih belum didigitalkan sepenuhnya dan masih menggunakan cara konvensional ataupun cara yang lama dalam operasinya. Cara konvensional ini mungkin akan menyebabkan ketidaksamaan dalam penyampaian maklumat dan agak tidak efisien juga. Apakah pandangan Dr. Hafiz terhadap pernyataan ini? Oh, okey. Terima kasih, Cik Moderator. Pada pandangan peribadi saya, halal ni memang satu industri yang besar. Sama ada kita nak ukur dia dari segi value ke ataupun dari segi stakeholders dia, memang dia melibatkan satu industri yang besar. Kalau kita tengok dari segi ekosistem dia, kita nampak kita ada consumer,
kita ada industri or manufacturer, dan kita juga ada regulatory ataupun authorities dalam halal ni. Ini saja sudah menunjukkan satu benda yang sangat besar dalam industri halal ni. Tapi apa yang saya nak tekankan bahawa bukan saya nak kata setuju bahawa banyak benda dijalankan secara konvensional. Actually benda tu pun dah ada slowly, dah ada perubahan di peringkat semua pihak untuk menuju ke arah penambahbaikan ataupun pendigitalan kalau kata selaras dengan teknologi semasa sekarang kan. Kita dah tahu dari segi application yang dekat market sekarang ni ada dah pun. Contohnya dari sudut JAKIM sendiri pun untuk pengguna dia dah bangunkan smart halal kan untuk rujukan kepada pengguna tentang status persijilan halal, pemegang-pemegang sijil halal, ada juga verify halal. Saya dulu sendiri pun pernah terlibat dengan projek dia panggil Halal Verified Engine. So banyak dah apps ataupun benda-benda yang telah didigitalkan, inisiatif yang telah didigitalkan. Tapi dia berdepend kepada stakeholders dia lah. Tak semuanya akan beri benefit kepada semua stakeholders. Cuma dari sudut pandangan peribadi saya nampak benda dah ada tapi still slow moving. Masih terlalu perlahan. Kenapa terlalu perlahan? Sebab saya suka kaitkan dengan konsep demand and supply ataupun permintaan dan penawaran. Kalau kata benda tu didemandkan ataupun sebagai contoh lah, sebagai contoh kalau benda itu orang kata cuba dipraktikkan ataupun dimandatorikan oleh contohnya regulatory lah sebagai contohnya kan, certain elements tu mesti dipraktiskan menggunakan teknologi. Jadi saya rasa benda tu secara tak langsung dia akan menampahkan permintaan kepada orang, kepada usahawan untuk mengubah diri dia daripada konvensional ke teknologi. Saya ambil contohnya macam dari sudut permohonan persijilan halal. Permohonan persijilan halal ni kalau kita tengok dari sudut luar negara, banyak dah yang moving towards digitalization. Maknanya dia dari segi dokumen, record, semua dalam bentuk digital. Tak perlu nak hantar hard copy lagi. Kan? Tapi kita dari sudut di Malaysia ni masih lagi memerlukan submission of hard copy sebagai contohlah. Dan pada saya there are pro and cons lah. Tapi whatever it is, semua pihak, semua stakeholder yang saya mention tadi must be ready moving towards that. Mesti bersedia ke arah tu. Kalau kata kita we have to be open mind, kita kena buka minda kita kena ubah pemikiran kita. Kalau kita selama-lamanya kita nak stay on the conventional ways, sampai bila pun kita akan tertinggal. Banyak dah negara yang praktikkan digitalization into submission, digitalization in terms of storage ataupun simpan data apa semua. Jadi benda-benda tu yang kita kena tengok. Tapi nak melaksanakan benda ni, it takes a challenge. Banyak cabaran dia. Satunya dari sudut security, data security, safety. Orang akan tengok, orang akan pertikaikan benda tu. Saya suka berkongsi pengalaman saya masa saya buat HBE dulu, Halal Verified Engine. Di antara cabaran yang saya dapat adalah saya sebelum ni saya punya pemikiran, saya rasa saya buat andaian bahawa sijil halal ni sepatutnya adalah public domain, bukan private domain. Maknanya public domain ni maknanya semua orang boleh akses, boleh tengok. Dan pada saya nampak dari sudut, okay, kalau orang tahu you dah ada sijil halal, that means you are opening yourself to be contacted ataupun open your market bigger ataupun luas lagi sebab orang boleh approach you kan bila is available as a public domain. Tapi kita tengok dari sudut authority di luar negara pula. Contohnya among badan persijilan luar negara, dia tak nak anggap sijil halal tu sebagai public domain, dia anggap sebagai private domain. Kenapa? Because pemegang sijil halal di luar negara itu adalah klien kepada dia. Jadi kalau dia isytiharkan sijil halal tu sebagai public domain, the other competitors of badan persijilan di luar negara boleh approach this guy and become their new client. So dia ada persaingan dekat situ as a competition. Jadi itu antara aspek-aspek yang we have to find a way macam mana we can improve that. No doubt macam saya kata tadi, as far as we're moving toward the digitalization ni, is a good effort lah. I mean slowly or sooner or later memang kita kena pergi ke arah tu sebab dia akan
membuatkan kita sangat tertinggal kalau kita tak involved in digitalization in terms of halal ni. Dan selain daripada itu, saya juga nak sebut dari sudut perundangan juga. Adakah apabila kita moving towards digitalization, for instance on the record ke whatever, adakah benda tu termaktub dalam undang-undang kita? Kita kena tengok juga dari sudut tu. Adakah benda tu akan diterima pakai sebagai evidence dalam mahkamah? Contohnya sekiranya berlaku NCR. For instance, everything we have gone dalam sudut permohonan persijilan, saya just sentuh dari sudut permohonan persijilan halal. Kalau benda tu kita everything 100% we go on digital. Adakah digitalization ni is accepted as a evidence of NCR contohnya yang boleh menyebabkan syarikat tu didenda ataupun diambil tindakan di bawah APD. Kita kena tengok. Kalau kita bersedia dari sudut tu, we have to change first. Kita kena ubah dulu benda tu. Baru bila ada permintaan benda-benda macam tu, baru inisiatif ataupun effort towards digitalization ni akan lebih boom, dia akan mendadak naik kan. Sebab sekarang ni very slow sebab dia benda-benda ni orang dia kata is our own effort, is our own initiative to be creative apa semua. Betul, yes. Tapi kita perlukan satu lagi driving force daripada sudut lain untuk nak melonjak lagi Penggunaan dia kan? penggunaan digitalization ni. Betul. Dan satu lagi mungkin saya nak komen dari sudut cost lah. Kita pun kita kena expect that government especially have to monitor closely in terms of costing untuk usahawan ni adopt this digitalization in terms of gadget price, in terms of whatever lah kan, yang related untuk kalau kata dia nak involve on the digitalization kan. Sebab contohnya lah saya bagi tadi Puan Salma ada sebut tentang kesan COVID kan. Apabila kesan COVID semua orang berebut nak tukar jual Style. produk secara video apa semua, and then out of sudden tiba-tiba harga semua naik. Even LED lampu pun naik harga tak masuk akal punya kan, out of things kan. So these are check and balance yang kita kena improve ataupun kita kena tengok before kita nak urge everybody goes toward digitalization. So banyak aspek yang saya rasa kita kena consider lah. Itu pandangan peribadi saya lah, wallahualam. Tapi saya nak tambah sikit, saya rasa kita dalam industri persijilan halal ni pun kita perlu tekankan lagi blockchain punya teknologi kan doktor? Okay. Betul tak? Sebab bagi saya pelaksanaan teknologi blockchain tu dia dapat tingkatkan lagi keselamatan dalam rantaian berkalan makanan tu sendiri. So untuk makluman you all halal ni adalah from farm to fork. So ada a few university dan para cendekiawan lah yang propose untuk menggunakan teknologi blockchain ni sebab dalam waktu yang sama dia dapat mengawal dan dapat menyokong dapat menyokong integrasi rantai bekalan makanan tu lebih pintar. Maksudnya daripada segi pengeluaran, pengangkutan, penyimpanan dan pengedaran. Sebab daripada situ kita dah boleh tak perlu lagi dah conventional lagi sebab lagi satu kita kena move forward dah. Tapi dia punya isu sekarang ni sama ada nak ataupun tidak lah. Sebab dia tak ada kesungguhan tu kat situ, macam tak nampak aja. Wallahualam lah, mungkin dari segi cost ke kita tak tahu kan. Dan mungkin ada hiccup dekat tengah dia which is saya rasa tak ada masalah sebab benda ni pun dah dikaji sendiri oleh pakar daripada Malaysia tu sendiri, sebab even dekat luar negara pun ada buat sistem blockchain ni sendiri. Macam saya cakap tadi lah, apa faktor driving force yang akan mendorong orang untuk cepat tu. So benda tu yang kita kena tengok lah, driving force. Saya tak nak sentuh sangat pasal blockchain sebab pada saya sebab banyak pakar-pakar di luar tu yang sebut pasal blockchain. Tapi the key issue actually about the supply chain ni basically is on the security issue lah kan. Security, trust untuk orang nak reveal dia punya data tu. Itu adalah satu challenge yang sangat saya rasa tak solve sampai sekarang lah. Kalau kata boleh solve benda tu, insyaAllah kita akan berjaya lah benda tu.
Sebagai Betul. contoh saya bagi, kalau kata Puan Aida ataupun Puan Salma buat ada usahawan, you buat satu produk makanan lah, and then your produk makanan tu boom, memang meletup, memang jadi viral lah satu dunia, bukan kata Malaysia saja kan, satu dunia meletup. Aida Delicious apa whatever lah kan contohnya. Tapi bila dah jadi satu situasi macam tu, adakah you are willing to share your data dengan orang, dengan public? Because sometimes it contain your secret ingredient. Betul. Secret ingredient tu kita rahsia family turun temurun. Kalau kita tengok food channel ke dekat TV pun sama juga. Dia ada buat interview, dia tunjuk cara makan apa semua, tapi ada certain part tu dia kata this is my family punya secret ingredient. Dia tak nak reveal. So selagi ada benda macam tu, selagi tak ada trust ataupun confident level pada macam tu, macam mana we want to surf on that blockchain or whatsoever lah kan. So saya doakan lah, hopefully one day ni benda ni takkan berlaku lah. So everybody will get the equal benefits from the whole supply chain tu. Tapi until then, we have to figure out something, macam mana kita nak solve benda-benda macam ni lah. Saya rasa that is the main issue lah sekarang, Doktor. Ya. Susah nak orang nak reveal sebab bagi dia macam trade secret lah, tak boleh. Trade secret, betul lah. Itu yang saya selalu kena marah tu dengan orang pakar-pakar blockchain ni. Bila saya tanya soalan macam tu memang tak ada solution lagi lah kan. Tapi tak apalah, we have to tanya for the benefit of semua pihak kan. How you want to do. Especially macam saya cakap tadi lah. Kalau kata kita tengok trend persijil halal, di sebelah Europe tu banyak yang isu sijil halal tentang bahan ingredient, bahan-bahan mentah yang kita selalu import pakai dekat sini. So dekat sana pun itu the most concern masa kita nak revealkan sijil halal tu sebagai public domain. Sebab bila kita buat public domain, automatic benda tu akan reveal, terkeluar semua dia punya data, apa-apa whatever kandungan-kandungan transparent transparent. Jadi dia orang tak selesa dengan tu. Dari segi keyakinan, keselesaan industri itu terhadap nak revealing dia punya data semua tu. Itu yang saya rasa is very challenging lah. Tapi we have to find a way lah macam mana. Sooner or later kita kena fikirkan satu cara macam mana kita nak solve benda-benda macam ni. Betul. Mungkin Cik Mazri boleh bagi pandangan sikit lah tentang saya bila saya cakap pasal data, security apa semua kan. You ada expert in this kan. Sebelum tu saya nak tanya satu soalan. Saya pun baru dapat tahu ini yang Dr. Hafiz explain. So meaning kalau saya nak dapatkan sijil halal tu, maksudnya saya kena reveal semua resipi saya kan? Apa ingredient dia semua? Depend juga Pak Mazri. Sebab kalau Puan pula Cik Mazri. Sebab kalau dekat Malaysia kita tak reveal that one. Dekat Malaysia kita reveal produk. Tapi kalau persijilan halal di luar negara, ada involve on this part. Sebab saya punya sijil halal ni dia tak standard among setiap negara, dia tak sama. Sebab saya teringat KFC dia cakap dia ada secret recipe. So macam dia dapat sijil kan? Okey, nak jawab nak tambah sikitlah apa yang Dr. Hafiz explain tadi berkenaan dengan blockchain. Saya rasa blockchain ni sebenarnya is a konsep yang mana kita tak ada centralized data. Saya rasa ini ialah sesuatu yang bagus untuk halal industri kalau kita implement. Tetapi untuk implementkan sesuatu yang macam blockchain tu, dia tidak semudah macam kita set up 1-2 server. Dia kena ada, macam Dr. Hafiz cakap tadi, kena ada demand. Dan orang semua kena, semua orang yang di dalam industri halal ni buy into the idea of blockchain. Sebab blockchain ni dia tidak semestinya blockchain ni tidak sepatutnya di-govern by any authority. Sebab dia ialah orang cakap independent on its own. Yes. So kalau kita boleh implement blockchain di dalam industri halal di Malaysia memang sangat-sangat bagus. Tetapi driving force tu memang saya nampak belum ada. In any industry pun buat masa ni saya tak nampak lagi ada blockchain punya driving force di Malaysia. Dari segi financial industry kena condemn. Blockchain is not secure katanya. Dari sudut bidang supply chain ERP pun sama juga. Tetapi kalau macam company besar, organisation, diorang sudah start implement blockchain sebab
diorang boleh connect diorang punya syarikat yang di luar negara. So maknanya ada global connection, they are using blockchain, which is sebenarnya sesuatu yang bagus. Dari sudut security pula, saya setuju juga dengan Dr. Hafiz. Bukan mudah untuk orang share data. Walaupun kita ada digital certificate, kita bagi tahu lah kita punya server ada 512 encryption apa semua. Tapi it's all back to, do you really want to share your data or not? So, and then lagi satu challenge yang saya nampak ialah macam yang kita bincangkan tadi, setiap halal governing body di luar negara itu dia ada dia punya prosedur dia sendiri, polisi dia sendiri. So macam mana kita nak combinekan diorang ni semua di dalam satu so-called common platform untuk untuk kita sharekan data tu dan dijadikan sebagai reference yang boleh di-refer oleh semua orang lah. So kita kena tengok case by case. Contoh macam Majlis Ulama Indonesia, macam mana, apa requirement yang kita boleh ambil daripada mereka dan apa yang kita boleh contribute back to them. So it's more like, bagi saya, apa yang saya nampak sekarang ni, kalau kita nak solve masalah tu, kita kena go one by one. So kita tak boleh nak buat satu SOP prosedur, okay semua you all kena follow kami punya standard operating ataupun kita kena follow kita punya format. So itu akan bagi satu cabaran untuk developer lah. Maksudnya nak bercakap dengan kedai ni lain, nak cakap dengan kedai ni lain, cakap dengan kedai ni lain. Dan itu sebenarnya saya rasa solution yang kita boleh buat as of now lah, sebab masing-masing ialah governing body by itself. So kita tak boleh nak cakap kita ni lebih tinggi daripada dorang kena ikut cakap kita. So kita kena ada orang cakap we need to meet in the middle dan tengok macam mana kita boleh communicate and share data lah. Yeah. So Cik Mazri, in a way adakah Cik Mazri setuju dengan pandangan saya tadi bahawa kita memang slowly moving towards digitalization tapi it takes some time mengambil masa? Sejak new normal ni sebenarnya banyak industri selain halal industri yang dipaksa untuk orang cakap terus masuk G5 lah senang cerita. Contoh macam driving force. Contoh macam orang yang berniaga dekat gerai-gerai apa semua, diorang terpaksa nak kena set up Foodpanda ataupun nak kena set up Grab. So yang saya nampak memang untuk halal industri ni dia kena ada driving force yang bukan daripada government agency dan bukan daripada industri. Saya rasa consumer sendiri yang kena create the demand. So meaning consumer sendiri yang kena create, kata saya nak mobile app yang saya nak check halal tu on the spot. So meaning dia ada QR code sebagai contoh lah, dia ada QR code nak scan, oh yang ini ada CJ halal, ni tak ada CJ halal. Saya rasa benda tu dah ada, cuma kita pelbagaikan lagi. Maknanya kita pelbagaikan, make it accessible to the consumer, yang halal tu is not difficult to access. So kalau kita dah ada orang cakap pemikiran macam gitu, so meaning lama-lama nanti demand tu akan grow daripada sudut consumer dan industri akan follow, sebab macam mana pun industri kena mengikut consumer punya demand. Itu pemahaman saya lah. And then secara automatiknya governing body seperti JAKIB, orang pun terpaksa akan tengok revise balik lah apa proses yang perlu di-improve dan sebagainya. Sebab mengikut pengalaman saya lah dalam 20 tahun buat develop sistem, kadang-kadang kalau kita jumpa customer ni, diorang tak nampak apa yang masalah yang diorang hadapi sebenarnya. Tapi kalau kita dah tunjuk dan kita tunjukkan kepada mereka sebenarnya daripada A, B, C kita boleh pergi dari terus A ke C terus, B kita boleh potong. Itu dipanggil macam business process re-engineer. Kita re-engineer balik. Di-engine balik proses yang panjang tu jadi pendek. Itu kita boleh gunakan digitalization sebagai tools. Okay. Okay, baiklah. Terima kasih kepada semua ahli panel. Menjawab soalan ke Dr. Hafiz? Saya terima kasihlah sebab saya memang mengalu-alukan pandangan daripada software developer macam Cik Mazri lah kan. Sebab for software developer ni, sebab dulu pun saya pernah kerja di syarikat IT kan. Kita just bagi ideas,
They know lah how to, macam mana nak bangunkan something like that kan. How they want to construct, how they want to engineer. So we just chip in the idea saja. So these are the people yang orang kata, orang yang kita patut kena work together lah. Macam mana dia nak bangunkan. Kalau kita if we want to move into the digitalization. I think dari sudut pembangunan software lah Doktor, saya rasa satu yang gap yang saya nampak lah kalau kita nak bantu ataupun kita try to help halal industri ni ialah subject matter expert perlu duduk sekali dengan developer ataupun solution provider dan bagi tahu apa sebenarnya yang diorang punya kekangan ataupun bottleneck yang kenapa tidak boleh masalah tu macam mana nak selesaikan. So I think dari sudut ni kami sebenarnya cukup berterima kasih terutama sekali pada Puan Aida dan juga Dr. Hafiz yang sebenarnya kami dalam mendevelop sistem halal ni kami tak nak shot sendiri. So maksudnya kami tak nak nanti kalau kami dah siap nanti tiba-tiba kami launch to public orang tak nak guna sebab dia cakap kita tak nak macam ni, kita nak yang macam ni. Kita nak yang something yang different. So it's good to engage with the expert early on masa pembangunan. So at least kami dapat feedback awal dan kami improve as we go along. So betul lah tu. So, sebab sebelum ni pun kalau macam saya dalam pembangunan sistem pun apa yang kita buat, we have to involve in the bengkel workshop first. Kita buat mapping dulu, lepas buat mapping baru kita come up with the UAT, everything apa semua. Itu pun sampai bila-bila pun tak habis. Always talking about system ataupun ni dia always ada improvement. Ada improvement. Dia punya version tu sentiasa menaik. Betul. Saya rasa macam Cik Mazri cakap tadi, the best way is to harmonizekan the system itself tau. Yes. So we need to sit down with everyone yang mengimplementkannya dan macam mana nak mengharmonizekan sistem tu sendiri untuk diguna pakai bukan sahaja sebagai pemohon tetapi orang yang menduluskan permohonan tu sendiri. Betul. And in another way around, dia punya chain tu semua orang boleh guna dan boleh melaksanakan benda tu lah instead of satu kan. Dia ada satu term lah yang saya selalu highlightkan dekat tim saya lah, which is customer journey. So meaning kalau user guna sistem yang kita develop, apakah dia punya experience dia? Meaning masa dia masuk, login dan sebagainya tu, apakah experience dia tu memudahkan kerja dia ataupun menyusahkan dia? So kalau user rasa sistem yang dia tengah pakai tu menyusahkan dia, might as well dia log out and then dia just buat kerja secara manual. So kalau kita berjaya untuk tackle benda tu, meaning dia dapat membantu improvekan lagi proses kerja sedia ada. So insyaAllah sistem tu ataupun satu proses digitalization tu akan berjaya. So itu yang saya selalu tekankan lah kepada setiap kali kami develop sistem-sistem, especially macam sistem yang industri besar seperti halal. Yalah, mungkin saya tambah sikit. Sebenarnya dari segi human habit ataupun human behavior itu sendiri, dia kalau boleh nak apa-apa pun dia nak something yang memudahkan dia. Kalau boleh ada something yang orang kata a platform which one stop center, everything dah ada dekat situ, everything dia boleh refer situ, then that would be the best lah kan. User acceptance ataupun user experience, dia masuk situ dia rasa lebih mudah, dia boleh memudahkan kerja dia boleh cari bahan ni senang, dia cari itu senang nak dapat akses. Itu adalah satu benda yang kita rasa if can do that is gonna be a big win in the market. Betul. Cuma macam Cik Mazri juga cakap lah, whatever yang kita bangunkan tu, it must be orang kata mutual accept. Betul. Kena ada mutual acceptance semua pihak. Sama ada dia tak boleh shot sendiri. Dia tak boleh shot sendiri. Boleh terima benda tu, industri pun boleh terima, regulatory pun boleh terima. Jadi baru orang akan menjadikan satu platform tu satu platform yang center of reference. Betul. Betul. Okey, itu. Baiklah, terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel. Banyak nak cerita bab menyentuh doktor, tak habis sampai raya haji tahun depan.
Okay, secara kesimpulannya memang ada beberapa cabaran lah untuk industri halal ke arah pendigitalan. Tapi sekiranya kita sudah boleh fully digitalize industri halal, kecekapan dan produktiviti dalam industri halal boleh ditingkatkan dan proses pensijilan ataupun proses-proses dalam industri halal akan menjadi lebih telus ataupun transparan dan lancar melalui penggunaan teknologi. Okay, seterusnya saya serahkan pada Liza. Okay, soalan seterusnya dia lebih kurang seperti yang diajukan tadilah, tetapi ini daripada sudut para peniaga pula. So kita tahu pelaksanaan digital dalam industri ini belum lagi diterokai ramai dan dilaksanakan secara digital secara keseluruhan dan terdapat proses-proses tradisional yang masih lagi dipraktikkan. So daripada sudut peniaga pula, apakah menjadi faktor kepada peniaga untuk memilih ataupun masih mengamalkan cara tradisional dalam menjalankan perniagaan mereka? Dan soalan ini saya tujukan kepada Dr. Hafiz. Apakah yang menjadi kekangan kepada para peniaga untuk menerima ataupun mempraktikkan proses pendigitalan dalam proses pengurusan perniagaan mereka? Okey, terima kasih Liza. Pada pandangan saya lah, kenapa peniaga masih mengamalkan conventional punya practice instead of moving to digitalization kan? Itu soalannya kan? Ya, betul. Satu macam saya dah cerita tadi, basically is about keselesaan lah. Sebagai human, dia dah rasa selesa dengan apa yang dia buat selama ni. Mungkin is a tradition, family tradition daripada dulu lagi sampai sekarang, dia dah memang suka mengamalkan ke tahap tu. Dia suka mengamalkan. Contohnya kalau macam dari segi kilang mungkin ini mungkin slightly different sikit dari segi digitalization. Mungkin saya lebih bercerita tentang teknologi adoption. Ada industri-industri yang agak kecil ataupun mikro, dia still suka praktiskan benda yang lama sebab dia rasa kalau dia tukar moving towards automation ataupun dia gunakan mesin ke apakah, dia punya quality ataupun dia punya taste dia tak sama ataupun dia rasa feel dia, flavor dia tak sama. Sebab orang-orang dulu kan kalau kita tahu dia buat kuih ke apakah, dia gunakan tangan, rasa sendiri apa semua. So untuk dia orang nak adopt moving towards the second mentality ataupun moving towards digital punya teknologi punya mentality tu, it takes some time lah. Selagi dia tak rasa comfortable ataupun selagi dia tak rasa susahnya aku nak buat macam ni, I have to think of something macam mana nak improve my sales ataupun production. Mungkin baru dia akan start fikir macam mana dia nak berpindah daripada konvensional ke arah yang lebih moden lah, ataupun ke arah teknologi yang terkini. Yang keduanya saya nampak dari sudut knowledge tu sendirilah. Sebab rata-rata sekarang ni mungkin orang fikir if you want to go towards digitalization, maybe it's still expensive ke ataupun terlalu mahal ke, ataupun kita tak tahu macam mana, how we want to start on. Macam mana, dekat mana yang kita patut mula dulu, which department kita kena start dulu, ataupun area mana yang kita nak kena improve dulu. Adakah improve in terms of production ataupun kita nak improve in terms of kita punya operation ataupun dari segi staffing dulu ke. So which area yang kita want to improve dulu. So mungkin dia tak ada knowledge dekat situ ataupun pengetahuan. Jadi we have to make sure that kita banyakkan lagi program-program awareness ataupun program-program kesedaran kepada industri, kepada usahawan ni moving toward digitalization. Memang dah ada banyak dah orang buat, tapi we never give up, we never get satisfied, we have to keep going on. Kita kena teruskan, sentiasa kena teruskan, bagi knowledge kepada golongan-golongan ni. Sebab bear in mind, dari sudut persijilan halal pun dia ada banyak kategori. Dia ada mikro, dia ada industri kecil, ada sederhana dan ada yang besar ataupun MNCs lah. MNCs ni kita tak payah approach lah, dia orang memang dah dahsyat dah. Basically most of the MNC dia ada SAP dia sendiri dah, dia ada sistem SAP dia dah kan. Even some of the MNC blockchain sendiri pun within the internal pun dia dah ada dah. So not a big issue. So kita fokus on the yang orang kata yang lebih sesuai for micro, for industri kecil. Dan suka juga saya cadangkan kalau we want to go to approach this kind of people ataupun this level of industry,
we shouldn't go yang orang kata yang very technical yang menakutkan dia orang. We should come up with a program yang santai yang ataupun yang program yang mungkin tak banyak sangat effort toward digitalization tu, tapi something yang orang kata senangnya aku want to go to digitalization. Solution Something like that, a simple one kan. So itu salah satu cara macam mana kita nak bagi knowledge kepada dia ataupun one of the way how we want to educate these people moving towards that one. Sebagai contoh tadi macam Encik Mazli pun dah mention kan, penjaja-penjaja kan. So kita start dengan nak menarik perhatian dia, kita start dengan introducing program awareness using food delivery ataupun how to build up your own marketplace untuk penjaja-penjaja ni. Satu portal khusus untuk penjaja saja for instance kan. So something yang dia kata okay tak mahal ataupun murah, kalau dapat grant lagi bagus lah kan. Murah, simple, senang saja, tak susah pun. Kan sebab kadang-kadang kita kalau kita become very rigid sangat, mungkin kita akan limitkan dia punya interest ataupun kita membataskan dia punya interest kan. Kadang-kadang contohnya kalau kata kita nak buat website, kita cakap, usahawan, you have to give us the picture, this pixel punya quality apa semua, you cannot give tangkap pakai phone punya. So dia orang rasa very rigid, susah sangat nak involve benda ni kan. So I think we have to plan, we have to strategize. Kalau kata kita nak menggalakkan dia orang moving to digitalization, kita fikir orang kata small step towards the bigger step kan. Kita ambil langkah yang kecil untuk tanamkan minat, tanamkan kesedaran kat dia. Okay, actually kita nak move on from conventional to digitalization ni mudah aja, tak susah mana pun. Tak perlu effort yang teruk sangat, tak perlu cost yang tinggi pun kan. So I hope through this strategi dia akan menambahkan lagi minat orang ataupun usahawan-usahawan especially on halal ni moving toward digitalization. That's my personal punya view lah. Okay, terima kasih doktor. So kita dapat nampak dia punya faktor, dia lebih kepada keselesaan, knowledge untuk menggunakan teknologi dan juga dari segi costing lah. Dan dengan ini mungkin kita boleh encourage lebih ramai para peniaga di luar sana dengan planning dan strategize untuk involve them in teknologi step by step lah. Orang bilang sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan? Ya betul Liza. Okay, dan seterusnya saya serahkan kepada Hidayah. Baik, soalan seterusnya saya tujukan kepada Encik Mazri selaku software developer. Bolehkah ulaskan sedikit tentang kebaikan pendigitalan pada hari ini terutamanya kepada industri halal? Pendigitalan ni is a big word lah. Tapi kalau saya boleh kecilkan sedikit, is actually an automation process. Ianya ialah satu proses yang mengubah kerja manual kepada kerja yang automatik. Dan secara automatik tu maksudnya kita mendigitalkan kerja-kerja tersebut dengan menggunakan platform-platform berasaskan teknologi lah, seperti web-based system, mobile app dan sebagainya. So kalau dipandang dari sudut industri halal, sebenarnya seperti Dr. Hafiz dan juga Puan Salma dah ulas panjang lebar tadi, sebenarnya platform tersebut sudah ada, sudah banyak platform provider yang di Malaysia ni yang menyediakan platform-platform berasaskan digital kepada halal industries. Cuma kita kena tambah lagi, kena ada lagi, kena tambahkan banyak lagi player, software developer di luar sana yang willing to invest ataupun willing to develop sistem halal based system dan akan memberi banyak lagi option kepada industri. Dan kalau ada banyak player, software developer develop ataupun introduce sistem di market, nanti lama kelamaan benda tu dia akan jadi sesuatu yang keperluan yang harus, yang wajib lah, yang wajib. Semua orang kena at least login untuk buat halal certification kena guna satu sistem, ataupun untuk check halal status kena guna
Sebagai contoh paling simple, Facebook lah. Facebook dulu masa mula-mula diperkenalkan tahun 2004, tidak semua orang pakai. Tapi sekarang ni semua orang sudah pakai. So meaning everybody need to have Facebook account. Sebab kalau dia tak ada Facebook account, dia tak boleh nak check status kawan-kawan dia dan sebagainya. So I think we need to see halal industry towards that kind of direction in terms of digitalization. Kita kena ada banyak lagi platform di luar yang diperkenalkan untuk halal industri, dan juga kita juga on the same time kena faham consumer punya needs lah. So kalau consumer tu perlukan something yang mudah, dan kita buat benda yang mudah. Kalau macam Dr. Hafiz cakap tadi, kalau nak upload gambar pun kena high quality, memang ramailah makcik-makcik yang jual goreng pisang tu tak nak guna kan. So we make it very simple, tetapi dia berfungsi. Kalau dia tak berfungsi 100% tu, at least dia ada moving towards maybe separuh daripada tu dapat didigitalkan, then it's good enough sudah. Saya setuju dengan Cik Mazri punya points. Basically, macam Cik Mazri mention tadi, memang dah banyak apps ataupun platform halal dekat luar sana. Tapi, more is merrier. Lagi banyak, lagi bagus. Because halal ni sangat besar. So, masing-masing apps ni, dia boleh dapat dia boleh can find their own uniqueness. Yes. Kita tengok dia boleh find dia punya niche dia sendiri. Sebab dia boleh find dia punya niche dia sendiri. Betul. Sebab kalau macam contoh macam sistem yang kami tengah develop ni halal, kami sudah lancarkan. Walaupun ramai orang guna, sebenarnya market dia lagi besar sebenarnya. Kita tak akan cukup untuk handle everybody. So we need more platform provider untuk introduce dia punya sistem di market. Betul, saya totally agree. Sebab apabila that system dia ada punya uniqueness dia, orang akan automatic akan sendiri mencari. Contohnya, kenapa kita tahu kan sekarang everybody using WhatsApp kan, tapi walaupun WhatsApp dah ada lagi Telegram, ada lagi Line, semua benda lebih kurang sama, tapi masing-masing ada uniqueness dia. So we have to, as a system developer, ini benda yang dia kena cari, uniqueness. Apa uniqueness dia yang akan boleh membezakan dia daripada orang lain. So this is a healthy competition pada saya. Betul, setuju. Bukan kita nak menjatuhkan orang ataupun kita nak stabbing ke apa ke tak. This is a healthy competition. You want to get more attention, you have to improve yourself, you have to find your own uniqueness. Cari lagi. Betul. So itu I think I totally agree, I seconded whatever your effort Singsoft buat benda ni, pasal kau halal ni, insyaAllah. Saya tambah sikit doktor, saya chip in sikit. Sebab macam saya banyak involve, pengalaman saya sekarang kita banyak involve dalam permohonan persediaan halal. Antara kekangan adalah untuk mendapatkan salinan sijil halal daripada luar negara. Macam bagi saya sendiri, saya rasa untuk industri player dekat luar sana, kalau ada satu platform yang boleh providekan sijil halal, persalinan sijil halal daripada luar negara sendiri, itu lagi bagus. Sebab buat masa sekarang ni, antara isu dia adalah is very limited untuk dapatkan salinan sijil itu sendiri. Dan dalam waktu yang sama dia membantutkan lagi usaha untuk permohonan sijil halal. So saya rasa kalau ada satu platform yang boleh memudahkan lagi untuk menambah baikkan, bukan saya kata sistem sekarang tak baik, sistem sekarang baik. Apa yang ada pihak JAKIM sekarang baik. Macam doktor cakap tadi, untuk penambahbaikan, the more is the merrier kan. So I mean like we can work together in a harmonious way lah, which is everyone we work together in dalam satu goal yang sama in a different way, dan semua orang boleh contribute to each other. I think that one itu boleh boleh lagi contribute dalam industri halal tu sendiri. Betul. Saya sebenarnya just untuk Puan Salma punya knowledge ataupun Cik Mazri punya knowledge. Basically dulu JAKIM pada tahun 2012 dia ada bangunkan sistem Halal Verified Engine yang saya maklumkan tu. Dalam Halal Verified Engine tu, semua sijil-sijil halal yang diisukan oleh pihak JAKIM dan juga yang diisukan oleh pihak Badan Persijilan Luar Negara yang diiktiraf oleh JAKIM, semuanya populated kat sistem. Yes. So untuk industri, macam kita buat permohonan sijil halal ni, yang mana menggunakan bahan ramuan luar negara, dia orang tak payah kontak kilang kat sana. They just log in into HBE and then download saja sijil tu. And they can submit to JAKIM and JAKIM will accept that as a evidence. Yes. So itu yang kita nak. Tapi saya tak tahu status dia macam mana sekarang. Saya rasa JAKIM pun tak pursue on the HBE tu, which is sayang lah pada saya. Kalau kata benda tu ada,
dia boleh diperluaskan skop lagi at the point of entry. Contohnya pihak custom, markis boleh pakai benda tu. Yes. Sebab dia akan relate juga macam isu yang kita berlaku, isu meat cartel apa semua tu kan. Yep. So dia akan mengelakkan penggunaan logo tiruan, dia akan mengelakkan penggunaan orang chop sendiri logo without getting appropriate from the rightful source kan. So sebab whatever tu benda tu dalam satu mekanisme atau satu platform saja boleh dicapai. Saya rasa that is masa 2012 tu saya rasa it's a good effort yang JAKIM dah initiate. Saya betul-betul harap kalau ada pihak JAKIM yang dengar pasal program ni, mungkin they can put take into consideration balik lah sama ada they want to move on with this project balik ke macam mana ke kan. Sebab this is very good things pada saya lah. Sebab especially dari sudut permohonan lah. Sebab saya pun macam Puan Aida juga, saya memang involved dari sudut permohonan persijilan halal kan. Kita tahu ratapan ataupun keluhan daripada pemohon ni kan, especially yang menggunakan ingredient luar negara kan. Macam mana nak dapat. Kami ni industri kecil, kami nak mohon dekat diorang tu, diorang tak entertain pun, tak pandang pun. Kami beli 10 kilo saja bahan kan, bukan kami ambil 100 kilo. Bila kita email diorang minta saja, dia tak bagi kan. Kalau MNC lain lah, MNC minta apa-apa dia bagilah sebab they are the big player. Kalau industri kecil medium ni yang susah tu. So I hope that JAKIM will still continue with that project lah. That one of the model project yang saya rasa is very benefits lah. So itu yang saya kata tadi, yang saya cakapkan tadi, is about the uniqueness of the system. Kalau sistem your platform tu is very unique, orang masuk bukan shop sendiri, they can get the manfaat or benefit by joining your platform, then definitely insyaAllah your platform will be successful. Itu saja. Bukan shop sendiri lah kan. User experience tu macam saya rasa dia macam dia punya yang verify halal dulu tu sama juga macam what DVS buat sekarang kan doktor, which is kita sendiri boleh tengok halal plan yang dah diiktiraf oleh pihak veterina di Malaysia sendiri. Tapi benda tu dia patch by patch. Kita kena tengok satu di sini, satu di sini. Dan ada juga public yang tak tahu kat mana nak cari. Bagi diorang halal, dia akan terus tuju kepada satu platform saja, which is MyHalal tu sendiri. Tapi bagi saya kalau dah ada dalam satu one stop center, meaning that sebab kami sendiri industri yang bantu orang industri untuk buat permohonan sijil halal, ini antara salah satu ujian dan antara satu kelemahan untuk dapatkan sijil halal, especially daripada luar negara. Saya rasa kalau ada lagi platform tu, saya rasa lebih membantu dan memudahkan lagi. Yalah. Sebab mungkin from your experience, mungkin orang kata apa ni trainer tak cakap tak super bikin kan, kata susah nak dapat apa semua kan, which is kita pun tak boleh nak advise sebab kita not deal directly dengan supplier luar negara apa semua kan. Itu yang antara cabaran yang dihadapi oleh pemohon sijil halal tu. Itu yang kadang-kadang ada konsekuensi boleh terkeluarnya sijil halal palsu. Ini pun antara salah satu konsekuensi boleh keluarnya sijil halal palsu, which is bagi orang saya guna produk A, ni sijil halal dia tak tahu, dia tak ada awareness dekat situ sama ada itu betul ataupun tak, macam mana nak verify benda tu. Begitulah keluhan kami. Baiklah, terima kasih Puan Aida, Dr. Hafiz dan Encik Mazri. Saya ingin menambah sedikit tentang kebaikan pendigitalan dalam industri halal. Pendigitalan dalam industri halal ini juga akan meningkatkan kebolehpasaran produk halal tempatan, memperkasakan integriti halal dan juga meningkatkan tenaga mahir dalam industri halal. Seperti yang dinyatakan oleh Liza dan Puan Aida pada awal sesi tadi, pendigitalan bukan lagi satu pilihan tapi satu keperluan. Perniagaan pada masa kini perlu cepat untuk menyesuaikan diri atau adapt dengan perubahan dan kemajuan global. Liza. Terima kasih Hidayah, dan seterusnya saya ingin ajukan kepada Dr. Hafiz selaku subjek matter expert dalam industri halal. Pada pandangan doktor, bagaimanakah industri halal akan berkembang dalam masa 10 tahun dari sekarang? Apakah visi doktor dalam industri halal di Malaysia pada 10 tahun lagi?
Saya ini soalan berat juga ni kan nak jawab kan. Soalan Tentang cepumas. VC saya sebenarnya actually saya kena tengok dari keseluruhan ekosistem tu sendirilah kan. First and foremost, saya rasa everybody has to agree dengan a statement that we have, kalau kata kita nak maju, we have to evolve into a new technology. Itu tak ada pilihan, macam tadi pun ada cakap, it's a keperluan. It's not about keinginan anymore, it's a keperluan. You have to adopt the technology moving towards in the future. Sebab kita tahu sekarang dari segi sudut pengeluaran makanan pun dah ada automation, macam-macam teknologi yang diterima pakai. Dari sudut pensijilan pun, tadi pun Aida pun dah mention, JAKIM sendiri pun dah embark on the remote auditing kan. Macam mana nak buat remote secara audit secara remote kan. So we have to move towards that. Baik, all the stakeholders kena fikir ke arah tu sekarang. Sebab if you want to make sure that you are stay in the market apa semua, you cannot run away daripada adopting digitalization ataupun teknologi on these matters. You tak boleh nak mengelak benda ni. Sebab dari segi efficiency, dari segi cost effectiveness, benda ni ada banyak faktor. Kita tahu mungkin apa-apa pun benda yang first kita introduce mungkin agak mahal, tapi lama sooner or later dia akan jadi lebih murah kan. Macam zaman dulu lah, nak keluarkan satu kereta mungkin mahal. Sekarang bila dah banyak dah kereta di pasaran ni, dia dah ada competition, dia dah makin murah, ada harga, macam-macam harga. So I believe that will happen in the digitalization juga. Kalau kata orang kata sekarang ni mungkin mahal ataupun sekarang ni mungkin susah, sooner or later dia akan moving towards everybody dah boleh accept benda ni, boleh faham. Kan? Macam kita dulu-dulu mula-mula kita nak perkenalkan website kepada industri. Kenapa nak perlu ada website? Kita buat company profile, bawa jumpa orang, jaja lagi senang. Sekarang tak payah dah kan. Kita lagi senang, orang kata, okay, what's your website? You can log into my website. Boleh masuk je kita punya website, semua info dah ada kat situ. Kalau tak dulu... Dah tak payah doktor? Ya, betul. Kalau tak dulu kita jumpa orang, kita kena buat presentation, kurang-kurang 3 jam kena cakap, okay, kami punya board director siapa, produk kami siapa, lokasi kami kat siapa, kan. Sekarang everything in one. You kata, okay, you want to get more about us, okay, you log into our website. So benda tu mungkin mula-mula susah orang nak terima, tapi sekarang ni mungkin last 10 years memang susah orang nak terima. Sekarang 10 years now, saya rasa semua orang dah jadi common dah benda tu. Tak ada masalah pun. Macam juga industri halal, kan. You want to stay put to the market, you have to evolve. Nak tak nak, kan. Kalau talking about central kitchen, dah orang dah fikir tentang macam mana nak maintain daya ketahanan your products. Boleh lasting lebih lama. Instead of 24 hours, dia boleh lasting sampai 4-5 days, kan. Orang dah cerita pasal produk yang boleh lasting sampai bawa ke bulan, ke bintang apa semua, kan. Dulu orang tak kenal retort teknologi, sekarang dah retort teknologi is common, betul tak doktor? Betul, ya. Retort teknologi ni is very common dah. Semua orang cakap pasal retort. Kami as a trainer pun kami kena banyak buku buat rujukan pasal retort teknologi ni, kan. Tidak kita pula tertinggal bila orang tanya pasal retort teknologi. Kita yang kena kejar, kan. Sama juga macam sekarang ni, macam permohonan persijilan. Kita tengok macam mana masa tahun starting dulu, JAKIM pun masih menggunakan manual. Borang kena hantar isi apa semua. Sekarang semua everything through online, MyEHalal. Pembayaran pun dulu masih JAKIM menggunakan kena buat bank draft, wang pos. Sekarang boleh bayar secara online. So nak tak nak, bukan keinginan anymore, it's a keperluan sekarang. We are moving towards that. So saya nampak apa-apa industri saja pun, not only on halal, we have to educate, we have to keep ourselves, kena ada keinginan untuk moving towards that, ke arah digitalization. Itu pandangan saya lah. InsyaAllah. Wallahualam. Okay, terima kasih doktor atas pandangan tadi, dan saya juga harap Malaysia akan fully adopt teknologi lah di masa 10 tahun akan datang dan boleh evolve selaras dengan perkembangan teknologi di Malaysia. Dan ini juga akan memudahkan semua orang dan meningkatkan lagi productivity dan juga menjimatkan kos. Okay, terima kasih doktor atas pandangan tadi. Okay, Hidayah.
Okay, kita sudah hampir ke penghujung sesi. Jadi untuk sebagai soalan penamat, kita roundtable lah. Saya tanya soalan yang sama. Kita mulai dengan Puan Aida. Adakah industri halal pada hari ini bersedia untuk dunia digital? Saya rasa on our discussion tadi memang bukan adakah mereka bersedia, mereka perlu bersedia. Sebab sekarang ni memang perlu bersedia dah. Sebab satu, we are paperless dah sekarang. Lagi satu dengan pendigitalan ni kerja lagi lebih laju dan mudah. Dan saya rasa lebih terurus. And then nak kata persediaan tu everyone must get ready. Even contoh yang paling mudah sekarang lah. Nak hantar barang pun kita dah tak perlu, nak beli barang pun sekarang dah tak perlu pergi kedai runcit. Nak hantar barang pun kita tak perlu pergi kedai dah ada orang boleh hantarkan dan sebagainya. Saya rasa semua industri memang need to be prepared and get ready for it. Terima kasih Puan Aida. Seterusnya Dr. Hafiz, adakah industri halal pada hari ini bersedia untuk dunia digital? Okay, saya rasa macam soalan ni macam nak wrap up daripada awal lagi lah kan. Daripada awal sampai ke sini. Macam Puan Aida juga, saya bersetuju dengan Puan Aida. Whatever it is, semua pihak, especially all the stakeholders in halal industry mesti bersedia moving toward digitalization lah. Cuma, of course, the step toward digitalization tu gonna be very challenging. Agak mencabar. Itu satu fakta yang kita tak boleh nak deny lah, yang kita tak boleh nafikan. Memang dia akan mencabar. Sebab ramai rata-rata tu orang kata dah terbiasa dengan normal lama. Dah terbiasa lama sangat. Dah memang dah terbiasa dengan kaedah lama, konvensional, taktik konvensional yang lama. Macam kita orang pun as a trainer kan, sebelum ni kita selesa kita pergi mengajar orang, pergi buat fizikal punya training apa semua, tiba-tiba kena mengajar secara online. Retreat tu kan. So banyak benda yang we have to adopt apa semua. Sama juga dengan macam industri pun, macam tadi saya dah bagi contoh kan, dia dah selesa dengan cara kaedah pembuatan dia yang biasa ataupun dia punya production dia style lama, tapi bila dia nak move on tu dia akan buat pertimbangan yang mendalam lah macam mana kan. Kalau dia move on tu something yang akan benefit dia dari segi macam Hidayah cakap tadi, dia akan lebih cost effective, lebih efisien, lebih teratur, lebih systematic. So insyaAllah dia akan lebih bersedia dan berminat untuk moving towards digitalization. Same goes like authority juga. Authority ni dia akan fikir ke arah digitalization. Satu, of course bila ada demand. Macam Cik Mazri cakap tadi, dia demand by the consumer, demand by the industry. So nak tak nak dia kena fulfill the demand, dia pun kena bersedia moving towards digitalization. Dan at the same time pun kadang-kadang dia pun orang kata lebih proaktif daripada industri. Ada certain part dia yang dulu lebih kepada moving toward digitalization rather than the demand. So itu is a good sign yang kita nampak yang berlaku di Malaysia sekarang ni. So with that, I think with the combination daripada semua ni, saya rasa memang kita boleh bersetuju lah bahawa nak tak nak we have to get ready and we have to be prepared sooner or later towards digitalization. We have to adopt that. Itu pandangan saya. Terima kasih Dr. Hafiz. Okey, ahli panel terakhir kita, adakah industri halal pada hari ini bersedia untuk dunia digital? Saya memulakan jawapan saya dengan satu statistik lah. By 2050, 30% populasi dunia ialah Muslim. So that is how big is the halal industry will be. So kalau kita tengok dari sudut halal industry di Malaysia, terfikir dalam kepala saya ada satu statement ni, lambat tinggal. So meaning kalau siapa-siapa in the industry, player di dalam industri ini tak nak adopt to the new digitalization or any technology, orang akan ketinggalan. Kita ambil contoh paling senang, Grab, MyTaxi. Dulu dia MyTaxi. Sebelum dia masuk, semua orang boleh bawa taksi. Sekarang ni, taksi semua pakai Grab. So it will disrupt the industry. So we can see this in a lot of different industry
hotel disrupt oleh Airbnb ataupun apa lagi, e-commerce disrupt oleh Lazada dan Shopee dan Alibaba. So kita tengok dulu orang tak pandai nak berniaga, sekarang berniaga daripada rumah je, jual barang-barang daripada China dan they still boleh make money. So meaning kedai-kedai yang konvensional, kedai-kedai yang biasa yang dulu apa ni dekat shop lot apa semua tu dah ada kompetitor, bukannya dekat jiran sebelah depan ataupun belakang dia, tapi apa orang luar daripada yang kompetitor yang kita tak sangka pun. So kalau dari sudut halal industri ni, kalau kita dari sudut software developer, kalau tak ada local software developer yang introduce platform di Malaysia, akan ada software developer daripada luar negeri akan masuk dan akan utilize kita punya market menggunakan dia punya platform. Dan dari sudut consumer pula, diorang ni akan keep on demanding for a better product, for a better services. So kalau halal industri tidak bersedia ataupun still masih rigid untuk you kena ikut cakap I, bukan I yang cakap you, dia dengar cakap you. So benda ni dia akan memakan diri sendirilah. Orang cakap kalau cakap straightforward lah. So I think bukan persoalan sama ada kita bersedia atau tidak, kita harus bersedia. Terima kasih Encik Mazri, dan terima kasih kepada ketiga ahli panel, Puan Aida, Encik Mazri dan Dr. Hafiz atas kesudian untuk berkongsi pendapat dan pengalaman dalam topik kita pada hari ini. Jadi secara kesimpulannya, halal industri ini memainkan peranan yang besar dalam ekonomi negara kita, dan saya berharap akan banyak lagi usaha-usaha ke arah pendigitalan dalam industri halal agar industri ini akan terus maju dan berkembang. Sampai di sini sahaja sesi kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi seterusnya. Kepada penonton di luar sana, nantikan sesi sembang halal kami yang seterusnya bersama saya Hidayah Dan saya Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.